ataupun depan apa-apa device. Okay, kita mulakan macam biasa dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara dengar ya? Assalamualaikum semua. Selamat pagi, dah 9 suku. Okey, kita ada satu saja subtopik last, unsur kumpulan peralihan yang mana ianya sangat mudah saja. Tak banyak yang kita perlu tahu dan perlu hafal. Tak macam kumpulan lain, unsur peralihan. Okay, kita terus kepada modul awak. Okey. So, kedudukan unsur kumpulan peralihan berada di antara kumpulan 2 dan 13. Okey. Berada di antara kumpulan 2 dan 13. So, contoh kat situ. Jangan risau, tak perlu hafal. Okey. So, kalau kita tengok jadual berkala ya. Jadual berkala. Tak present ni punya. Lagi sekali tak ada yang bagi tahu pun tak present ni. Okey, kita mula balik. You tak present screen lagi. Okey, dah present sekarang. Okey, lagi sekali unsur kumpulan peralihan. Okey, berada di antara kumpulan 2 dan 13. Okey, kalau kita tengok jadual berkala, mana jadual berkala ini? Okey, jadual berkala. Ini jadual berkala yang ada dalam modul awak. Okey, so di manakah unsur kumpulan peralihan? Okey, mereka berada di antara kumpulan 2 hingga 13 di antara. So inilah dia semua unsur kumpulan peralihan di antara kumpulan 2 dan 13, iaitu kumpulan 3 sampai 12 lah. Okay. So kalau tengok kat situ, kesemuanya adalah logam. Macam mana nak tahu logam? Tengok warna ni kan. Ini bukan logam, ini warna gelap ni. Ini bukan logam, warna gelap ini. Okey, dia cerah sikit ni, boron, germanium, arsenik sampailah polonium ni. Ini adalah semi metal. Okey. Separuh logam. Dan ini yang paling cerah, ini adalah logam. Maka unsur peralihan, kalau kita highlightkan unsur peralihan kawasan ini, dia adalah logam. So bila logam, mestilah dia mempunyai sifat logam sebagaimana logam yang lain. Jadi yang pertama, sifat logam berkilat. Jadi mudah. So jadual unsur kumpulan peralihan mudah. Sebab dia adalah sifat logam, maka dia adalah berkilat. Okey, sifat logam juga mengalirkan haba dan elektrik. Mulur. Apa maksud mulur? Okay. Apa maksud mulur? Ini sila cari. Takkan semua nak bagi kan? Sila cari.
Cikgu akan tanya. Apa masuk mulut bagi logam? Okey, kemudian kekuatan regangan yang sangat tinggi. Bukan tegangan, regangan. Okey, R T tu tukar pada R. Okey, betul kan? Kekuatan regangan yang sangat tinggi. Ini sifat logam lah. Cakap lebur dan ketempatan yang tinggi. Ini sifat biasa logam. Okey. Alright. Ciri special. Ini adalah ciri special bagi unsur peralihan. Okey. Sebagaimana cikgu awal-awal bagi tahu dulu. Cara mengingat. Cara berkalam melalui tangan. Okey. Macam ni. Ini kumpulan 1. Kumpulan 2. Ini unsur peralihan. Okey. Unsur peralihan. Okey. Tangan kita ada 4 ruas. Kat sini. Ni 2 jari ni. Ada 4 ruas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas semuanya yang kita buat. Dia tunduk macam tu. Okey. Ada 4 ruas. Itu menandakan unsur peralihan ada 4 sifat special. Tangan-tangan ni cikgu akan buat bagi dengan hari itu lebih mudah awak ingat keseluruhan jadual kala sifat-sifat. Okay. So apa sifat unsur peralihan yang pertama? Okey, kebanyakan unsur peralihan membentuk sebatian berwarna. Okay, kita tengok contoh apakah sebatian berwarna tersebut. Okey. Ini dia contoh. Okey, kalau tengok situ dichromat, ini ferrum 2. Okey, ion ferrum 2. Ni ion 2 tu adalah ferrum 2. So kita tengok dalam jadual berkala tadi ferrum. Mana ferrum? Ada tak ferrum? Ini dia ferrum. Okey. Alright, ferrum. Okey. Ferrum 2 So apa maksud sebatian berwarna tadi? Okey, ferrum ada 2. Ada ferrum 2. Ada ferrum 3+. Okey, kedua-duanya adalah mempunyai warna yang berbeza. Okey. So ferrum 2 ini berwarna hijau, akan beri warna hijau. Ferrum 3 akan memberi warna perang. Okey. So kalau kita tengok gambar tadi, ini adalah ferrum 2 berwarna kehijauan. Okey, kalau ada ferrum 3 dia akan berwarna perang lah. Okey, ini kobalt. Kobalt. Cuba kita tengok mana kedudukan kobalt. CO. Ini dia, sebelah ferrum. Okey, itu dia kobalt. Okey. Unsur peralihan yang memberi warna apa tu tak jelas sikit warna. Okey, ini adalah unsur peralihan. Copper 2, cuprum 2. Kita tengok mana cuprum 2. Mana logam cuprum berada. Ini cuprum. Okey. Cuprum juga ada 2 jenis ion. Cuprum plus, cuprum 2+. Okey, cuprum 2+ ini memberi warna sebatian itu menjadi biru. Okey. Jadi kenapa sebatian tadi berwarna biru? Kerana hadirnya ion cuprum 2 positif berwarna biru. Ini pula nikel. Nikel 2. Nikel, mana dia nikel? Ni. Mana dia nikel?
Itu ada sebelah sini rupanya. Alright. So itu ion biasalah. Okay, nickel. So itulah dia sifat unsur kumpulan logam peralihan yang pertama. Dia membentuk sebatian yang berwarna. Okay. Okay, kita pergi kepada sifat yang kedua. Ada pun kat situ. Okay. Cikgu ulang lagi sekali. Okay, ini ferrum 3, ini ferrum 2 kan? Okay. Sebagaimana dibagi tahu tadi, ferrum 3 berwarna perang. So, sebarang sebatian yang ada ferrum 3, dia akan berwarna perang. Contoh ferrum 3 sulfat. Ini ferrum 3 klorida. So, sebatian itu akan berwarna perang. Ferrum 2, dia akan beri warna hijau. Kuprum 2 tadi diberitahu adalah berwarna biru. Okey. Itu sifat yang pertama. Dia akan bentuk sebatian berwarna. Okey semua. Dah ramai. Nazran. Alhamdulillah akhirnya nampak perkataan Nazran kat sini. Hilang pula. Wan Nazran ada. Okay, selamat datang. Wan Nazran Akhtar. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 orang. Okey, jelas tadi semua gambar tadi ditunjukkan gambar tadi ya. Ada apa-apa nak tanya untuk sifat yang pertama? Bentuk sebatian berwarna. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Okey, lagi okey, ini adalah gambar diamond. Okey, diamond berlian, intan semua tu kan dia ada warna-warna kan. Okey. Alright, tengok warna tu. So, ada juga warna-warna unsur logam peralihan kat situ yang beri warna pelbagai. Okey, kita sama kepada sifat yang kedua. Okey, kebanyakan unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor peroksidaan dalam sebatiannya. Okey, sebagai contoh kat situ kuprum sebagaimana dibagi tahu tadi. Kuprum tengok yang huruf Roman kat situ. Okey, kuprum 1. Maksudnya nombor peroksidaan dia adalah positif 1. Okey, dalam kurungan kuprum 2. So, nombor peroksidaan dia positif 2. Okey, jadi ini satu-satunya unsur yang mempunyai nombor peroksidaan lebih daripada 1. Kita ulang balik unsur kumpulan 1. Okey, unsur kumpulan 1 Na. Okey, dia hanya membentuk just Na+. Okey, iaitu nombor peroksidaan dia, nombor peroksidaan Np positif 1. Dia tak ada positif 2 dan lain-lain. Kumpulan 2, Mg. Mg2+, nombor peroksidaan dia plus 2. Aluminium, kumpulan 13. Okay, nombor peroksidaan dia positif 3. Okay, so logam-logam lain dia hanya ada satu saja nombor peroksidaan. Okay, manakala unsur peralihan lebih daripada 1. Okay. Okay, sebagaimana ferrum. Ferrum 2 tadi positif 2 dan berwarna hijau tadi. Tadi kita sentuh warna kan. Ferrum 2 warna hijau. Okey. Ferrum 3. Okey, nombor peroksidaannya 3. Okey, so dua sifat tadi kita dah tengok. Sebatian berwarna.
seperti yang berwarna. Kemudian nombor peoksidaan lebih daripada 1. Okey, so ini akan dipelajari dengan lebih mendalam dalam bab 3/5 iaitu bab redox. Okey, sifat yang ketiga. Unsur peralihan, terdapat sebahagian unsur peralihan yang boleh membentuk ion kompleks. So kompleks ni maksudnya complicated lah. Sebagai contoh ferrum. So ini adalah ion kompleks bagi ferrum. Hexacyanuriferate 2. So nampak tu dah complicated lah. Okey, so ini awak hanya ingat contoh, ingat dia punya sifat membentuk ion kompleks. Sebagai contoh kat sini lah, ferrum dengan cuprum ni, tetramina. So dia complicated, ion dia kompleks. So yang keempat, biasanya kita kelaskan ini sebagai sifat yang keempat. Okey, yang keempat. Sebab nak ingat 4 sifat special tadi 1, 2, 3. Yang keempat, terdapat unsur peralihan yang boleh bertindak sebagai mangkin. Ini yang keempat, sifat special yang keempat. So apa itu mangkin? Mangkin adalah, ataupun bahasa Inggerisnya catalyst. Okay, mangkin adalah bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas. Sebagai contoh, proses Haber untuk menghasilkan amonia. Amonia amonia NH3 dalam perhasilan amonia, mangkin ferrum digunakan. Fungsi dia meningkatkan kadar tindak balas. Sebagai contoh, kalau tanpa mangkin, mungkin proses tu mengambil masa. Untuk hasilkan amonia tadi, ambil masa berhari-hari untuk menghasilkan kuantiti yang dikehendaki. Tapi dengan adanya ferrum, kadar tindak balas berubah menjadi cepat, maka amonia tadi dapat dihasilkan dalam masa yang singkat. Itu fungsi mangkin. Dan mangkin tidak berubah secara kimia dalam tindak balas. Dia tak ambil bahagian. Mangkin tidak berubah secara kimia. Dia tak ambil bahagian, sebaliknya dia hanya mengubah kadar tindak balas. Tidak berubah. Contoh yang kedua, vanadium 5 oxide dalam proses sentuh. Tadi proses Haber menghasilkan amonia, proses sentuh menghasilkan asid sulfurik. Amonia asid sulfurik ini awak kena biasa daripada sekarang lah, dia punya formula asid sulfurik. So mangkin yang digunakan adalah vanadium 5 oksida. So fungsi dia mempercepatkan kadar tindak balas. Kebanyakan mangkin kita nak cepatkan, tapi secara amnya mangkin ada juga yang melambatkan. Sebab tu definisi mangkin kalau awak tengok dekat situ adalah bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas. Dia boleh ubah, meningkatkan atau merendahkan kadar tindak balas. Tapi biasanya kita nak meningkatkan kadar tindak balas. So contoh yang ketiga, platinum. Pernah dengar kan perkataan platinum? So proses menghasilkan asid nitrik. Asid nitrik, formulanya HNO3. So itu contoh. Jadi 4 sifat special kumpulan logam peralihan. Sifat special, kita cerita sifat special, bukan sifat kelogaman. Sifat kelogaman ni macam logam yang biasa. Semua itu.
Sifat spesial ada 4. Yang pertama, sebatin berwarna. Yang kedua, lebih daripada satu nombor peroksidan. Okey, yang ketiga, membentuk ion kompleks sebahagiannya. Yang keempat, boleh bertindak sebagai mangkin. Okey. So, untuk logam peralihan itu saja. Okey. Jadi, untuk latihan dalam modul awak, ada ke latihannya? Oh, tak ada. Okey. Tak ada latihan dalam modul. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan untuk logam peralihan? Persilakan. Tanya je, nak tanya apa? Semua tak ada ni. Nanti cikgu bagi soalan pula. Okay, transition elements. Tak ada, ha? Tak ada, kita tengok. Okay, so secara mudahnya, kita dah habis topik jadual berkala. Okay, so siapa yang follow daripada awal, InsyaAllah dia boleh faham lah. Dan ada rakaman, cikgu tak boleh nak upload lagi rakaman-rakaman kelas tadi. Ada satu saja yang yang boleh diupload, iaitu usul kumpulan 1. Okey, so rakaman-rakaman ni cikgu akan upload dalam masa ada lebih kurang seminggu lagi baru awak naik ke kelas, ke sekolah. Okey, so hari Khamis ini cikgu nak discuss latihan-latihan yang ada pada muka surat 70, 71, 72, sekali bagi banyak, 70 sampai 73. Okey, ini yang cikgu suruh akan minta hantar sebelum Khamis. Maksudnya paling last hantar melalui WhatsApp sebelum Khamis, dan last kali malam tu lah, Rabu malam, supaya Khamis tu kita boleh discuss. Cikgu akan tunjukkanlah apa yang kena dibaiki. Okay, so hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, ada 3 hari. Sikit saja tu, 3 muka surat daripada 70, 71, daripada 70 tadi, 4 muka surat. Okey, daripada 70, betul, daripada 70. Okey, sampailah 73, 4 muka surat. Okey, so yang hari tu cikgu suruh buat tu ada yang hantar. Tapi bila tengok sebenarnya senang saja. Jadi kita tengok, awak tengok muka surat yang cikgu suruh buat sebenarnya hari tu. Ini dia. Okey, langkah-langkah untuk, so semak masing-masing punya. So ingatkan nak discuss yang ni lebih, cuma dia secara am. Okey, secara am sahaja sini Untuk spesifiknya, corak soalannya ada dalam muka surat 70 sampai 73 tadi. Ini secara amnya, kesimpulan. Kesimpulan untuk membanding dan menerangkan perubahan saiz atom. Jejari ke elektron negatifan merentasi skala 3, menuruni kumpulan 1 dan kumpulan 17. Ini kumpulan skala 3. Kita dah bincang hari Khamis lepas, trend merentasi. So bila skala merentasi daripada kiri ke kanan, so didapati jejari ataupun saiz atom semakin rendah. Sebab apa? Ingat power
Okey, so ingat powernya. Ini P sama dengan 11, P 12, P 13, P 14, P 15, P 16, P 17. P power semakin meningkat, maka dia semakin kuat tarik elektron, tarikan dia. So power dia daripada 11 bertambah sampai dah 17. Jadi dia semakin power untuk tarik. Itu secara mudah nak ingat. Untuk tarik elektron terluar. Okay. So jejari atom berkurang merendah skala 3 dari natrium kepada klorin. Okay. So kalau kita nak compare, bagaimana cikgu ajar hari tu, soalan biasanya dia minta compare antara atom A, atom B. So bila nak compare first kali, ikut tips ni lah. Ikut sini, kita bandingkan bilangan petala yang first kali, poin pertama. A dengan B, siapa, contohlah. Okay, dalam soalan jarang dia buat atom sebenar. Contoh yang dia biasa buat X. X, lepas tu ada kat sini Cl ni dia buat Z. Okay, so dia comparekan size atom X iaitu Na tadi dan atom Z. Jadi first kali kita bandingkan bilangan petala. Jadi poin pertama, bilangan petala dalam setiap atom adalah sama. Okey, jadi tak boleh kita explain lagi kat situ. Kenapa dia berkurang saiznya? Kenapa Z lebih kecil kan? Jadi kita bandingkan bilangan proton dalam nukleus. Okey, kita pun cerita. Bilangan proton dalam atom Z adalah 17. Manakala dalam atom X ialah 11. Itu poin yang kedua. Okey, nombor 3. Bandingkan kekuatan tarikan dari proton dalam nukleus terhadap elektron dalam petala. Okey, kita bercerita tarikan proton dalam nukleus ataupun daya tarikan nukleus dalam atom Z terhadap elektron dalam petala adalah lebih kuat kerana proton banyak tadi kan, power banyak, berbanding atom X. Perbandingan, comparison. Maka barulah kita cerita saiz atom ataupun keelektronegatifan. Maksud keelektronegatifan hari itu semua dah jelas, kecenderungan untuk menarik elektron ataupun untuk bentuk ion negatif. Maka yang poin yang last kita bercerita, maka saiz atom Z adalah lebih kecil berbanding saiz atom X. Ataupun kalau soalan bertanyakan keelektronegatifan, maka keelektronegatifan atom X lebih tinggi sebab dia lebih power untuk tarik elektron. Dia tarik elektron yang nak sampai kepada dia tu. Contoh ada elektron kan nak sampai. Elektron yang didermakan daripada unsur logam. Ada elektron kat sini yang didermakan. Maka tarikan dia tu untuk menarik itu lemah kat sini. Sebab power tak kurang 11 saja. Nukleus dia kurang. Nukleus dia kurang charge positif. Okey, manakala kat sini power dia 17. Okey, so kalau ada elektron kat sini nak masuk, jadi dia lebih mudah tarik. Daya tarikan dia tinggi. Okey, itu untuk skala 3. Okey, kumpulan 1 dan kumpulan 17 sama kecuali yang last sekali. Okey, ingat kumpulan 1 dia nak buat apa? Kumpulan 17 nak buat apa? Okey, kelas. Jawab. Kumpulan 1 nak buat apa untuk jadi stabil? Jawab. Kumpulan 1 nak buat apa untuk jadi stabil? Senyap ni. Semua tidur ke apa ni? Derma. Senang je rumus Salman ni.
Derma apa? Derma apa? Elektron. Okey. Dermakan elektron. Jadi kumpulan satu dia nak derma satu elektron. Kumpulan 17 dia nak terima. Itu awak perlu ingat dulu. Okey, jadi poin pertama kita bandingkan bilangan petala dalam setiap atom. Kita tengok You kena kecilkan kat situ. Tak boleh kecilkan. Okey. So kalau kumpulan satu kumpulan satu first kali ini kumpulan satu. Okey, kita bandingkan bilangan petala. Kita cerita Li dengan K ni siapa lebih banyak petala, maka K lebih banyak kan. Ingat bila comparekan one to one. Jangan secara Jangan awak cerita semakin menuruni kumpulan bla 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 bla. Bila comparison cerita antara A dan B. Kalau A-nya lithium, B-nya kalium, awak cerita lithium dan kalium saja. Jangan kaitkan dengan unsur-unsur lain. Okey, sebagai contoh kita ambil bandingkan lithium dan kalium kan. Jadi kita bandingkan bilangan petala. Bilangan petala dalam kalium lebih banyak berbanding dalam lithium. Poin yang pertama. Poin kedua, bandingkan kekuatan proton menarik elektron valence. Okey. Jadi bila semakin jauh tadi, semakin jauh. Jarak dengan elektron valence semakin jauh kan bila menuruni kumpulan. Tapi itu secara Kita cerita sekarang secara perbandingan. Maka kekuatan nukleus menarik elektron valence kumpulan 1 semakin lemah dalam kalium berbanding lithium. Itu poin yang kedua. So kat situ dia ada tulis kalau kumpulan 1 bandingkan kekuatan proton dan nukleus menarik elektron valence. Maksudnya mampu tak dia pegang elektron valence ni lebih kuat. Sebab dia nak derma. Kalau dia semakin lemah untuk tarik elektron valence, maka elektron valence tadi senang untuk didermakan. Bila senang derma, maka semakin reaktif. Kalau kumpulan 17 dia nak terima. Sebab tu kat sini double stroke menarik elektron ke petala paling luar. Sebab elektron itu datangnya daripada unsur lain. Jadi kita cerita kat situ menarik elektron ke petala paling luar bagi kumpulan 17. So point last barulah kita cerita senang ke tak atom tersebut untuk melepaskan elektron. Kalau kita ambil kalium tadi, jadi kalium semakin mudah untuk melepaskan elektron berbanding lithium. Kalau kumpulan 17, kita nak cerita terima kan. Maka kalau kita ambil BR lah. Kita ambil BR dan fluorine. Maka point yang last, kecenderungan atom bromin untuk menerima elektron daripada luar adalah lebih lemah dalam bromi berbanding fluorine. Sebab tu kereaktifan unsur kumpulan 17 berkurang apabila menuruni kumpulan. Sebab kumpulan 17 dia nak terima. Kalau dia semakin lemah untuk tarik, maka semakin kuranglah kereaktifan dia. Kumpulan 1 dia nak derma. Semakin mudah derma, semakin reaktif. Jadi yang ni awak ulang-ulang lah, awak baca untuk menjawab soalan muka surat 70 sampai 73 tu. Ada beberapa soalan yang akan tanyakan perbandingan. Kita akan tengok satu contoh. Ni.
Hmm, hmm, ada perbandingan. Itu. Ada perbandingan. Soalan perbandingan muka surat 70 71 Okay, so kerja awak muka surat 70 sampai 73 dan cari maksud mulur. Maksud mulur ni sekarang pun boleh cari. Just Google dalam smartphone masing-masing akan jumpalah perkataan mulur. Okay, jadi kita dah habis bab jadual berkala. Sekarang cikgu nak tanya antara siapa yang dah habis lah. Dah habis tadi jadual berkala ni. Apa bahagian manakah yang awak rasa paling susah untuk faham? Okay? Bagi contohlah, sifat kimia kumpulan 1 ke, sifat kimia kumpulan 17 ke, cikgu nak data yang tu, nak tahu. Supaya kita fokus yang tu dalam perbincangan latihan nanti. Okey, fikir sekejap. Mungkin awak jawab dekat chat tu pun tak apa. Supaya nanti ada rekod. So semua ni direkod So cikgu akan tengok apa komen awak tentang bab ni. Subtopik manakah yang paling susah nak catch up. Okey. So boleh type kat situ. Dalam masa seminit aku cuba fikir dulu. Tak ada siapa-siapa lagi yang type ni. Tolong type dekat chat bahagian mana dalam jadual berkala unsur ini awak susah nak faham. Ini yang boleh jawab ni hanya yang dah study daripada awal, pengenalan jadual berkala sampailah yang last tadi unsur logam peralihan, kumpulan peralihan. Okay, sebelum kita bersurai, cikgu nak tengok komen awak tentang bab ini. Yang mana sukar untuk difahami. Supaya nanti dalam perbincangan cikgu akan lebih kat situlah untuk menerangkan. Okay, cepat-cepat. Okay, kali ni kita tak lama. Kita dah habis. Unsur dalam kumpulan. Tak jelas unsur dalam kumpulan tu macam mana. Nampak macam tak study habis ni. Kan jadual berkala. Okay, kita tengok. Dalam bab jadual berkala ni. Okay. So dalam buku awak asal lah ni. Mouse dia ni. Okay, kalau dalam buku nilam.
Jarup kala ya. Okey, cuba awak tengok bahagian depan sekali jarup kala. Ini dia muka surat 49. Okey, cuba buka muka surat 49. Ada peta konsepnya kat situ. Mula-mula kita tengok sejarah perkembangan hari itu. Mendeleev lah, macam-macam lagi lah. Rutherford, John Chadwick. Okey. So, silibus terbaru sekarang, tingkatan 1 pun dah belajar jadual berkala. Okey, so ada kumpulan 1, kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17, itu yang kita study. Ada sifat kimia. Kumpulan 1 ada sifat kimia. Kumpulan 17 ada sifat kimia. Lepas tu kita tengok kala. Kala hanya kala 3 saja. Dan last sekali unsur peralihan tadi. Tengok sini dah ada 4 ciri special tadi kan. Seperti berwarna, lebih daripada 1 nombor peoksidaan, ion kompleks dan juga mangkin. So antara semua ini, yang mana awak rasa susah ataupun yang tak komen tu maksudnya semuanya senang. Itu saja. Tak ada jawapan. Nazran jawab unsur dalam kumpulan. Kumpulan mana? Atau tak tahu nak komen apa? Semua subtopik boleh faham. Okey, daripada Hani Camelia. Okey, faham tak faham nanti kita akan tengok macam mana awak jawab soalan 70 hingga 73. Okey. Tas hantar Rabu malam. So ada masa beberapa hari ni. Kalau awak dah faham, senang saja jawab latihan muka surat 70 sampai 73. Okey, semua dikehendaki semua hantar supaya cikgu dapat tengok macam mana, sejauh mana awak faham bab ini. Okay. So kita dah habis topik jadual berkala. Tinggal untuk bincang saja pada hari Khamis ini muka surat 70 hingga 73. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, hari ini kita habis sebelum jam 10 lah. Tak ada soalan ya? Okay, kalau tak ada soalan, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis. Okey, bincang soalan sahaja. Terima kasih semua.